Salam hormat dan salam sejahtera. Saya Debbie Eminda Padan dalam berita pagi Sarawak edisi Selasa 6 Disember. Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan menyempurnakan majlis perasmian Kampung Heritage Trail Rumah Warisan Tan Sri Dato' Amar Abang Ahmad Urai di Kuching malam tadi. Hadir mengiringi Raja Permaisuri Agong ialah isteri Premier Sarawak Puan Sri Dato' Amar Hajah Jumani Tun Tuanku Bujang dan isteri Timbalan Premier Datin Eng Ong Siok Yen dan Timbalan Menteri Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Rosi Yunus. Majlis dimulakan dengan ucapan aluan Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri merangkap pengerusi All Kuching Smart Heritage OKSHI Datuk Dr. Sabariah Putit yang menerangkan tentang aplikasi OKSHI dan Kampung Heritage Trail. Majlis turut diserikan dengan pelancaran buku warisan Melayu Sarawak selain persembahan cendera kenangan dan adat perkahwinan Melayu Sarawak. Antara keunikan yang dikongsikan termasuk tikar nyunsung, silat bunga kapak, berjambak, tepung tawar, bunga telur, turun naik tangga dan makan nasi temuan. Raja Permaisuri Agong dan jemputan turut disajikan dengan makan seprah iaitu gandingan nasi minyak berlauk termasuk daging masak kicap, ayam kari, sayur umbut, kelapa masak lemak dan keceri nanas selain dihiburkan dengan acara bergendang dan bernopeng. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ukambas mengalu-alukan kerjasama dengan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi untuk meneruskan pembangunan lebih banyak jalan di luar bandar negeri ini. Sambil mengucapkan tahniah kepada Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid atas pelantikannya, beliau menjelaskan kerjasama dengan Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kerja Raya akan memastikan kawasan kampung dan rumah panjang di pedalaman akan dapat dihubungkan dengan jalan raya yang lebih baik menjelang 2030. Dato' Amar Douglas Ugah menjelaskan berdasarkan kajian, Sarawak masih memerlukan sekurang-kurangnya 2,000 km jalan baharu yang melibatkan dana pembangunan yang besar. Beliau menyatakan demikian sebelum melakukan pemantauan bulanan terhadap projek pembinaan jalan dan jambatan di bahagian Kuching dan Semarahan. Timbalan Premier itu berharap dapat berbincang dengan Timbalan Perdana Menteri mengenai dana berkenaan selain pelbagai isu yang dihadapi Sarawak dalam melaksanakan projek luar bandar. Menyentuh mengenai Menteri Kerja Raya yang baharu, beliau berharap dapat bekerjasama erat seperti dengan bekas Menteri Kerja Raya Dato' Sri Fadilah Yusof untuk meningkatkan jaringan pengangkutan di Sarawak menerusi pembiayaan Kerajaan Persekutuan. Sambil menambah pengiktirafan status Jabatan Kerja Raya Sarawak sebagai jabatan teknikal merupakan keutamaan selain penyelenggaraan jalan persekutuan di negeri ini. Dalam sesi pemantauan itu, beliau ditemani Setiausaha Tetap Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Ciu Chi Yau melawat tapak projek Jambatan Batang Rambungan, Sungai Belian dan Sungai Rayu selain pembinaan dan penambahbaikan Jalan Matang Baru dan 5 bulatan di Kuching Semarahan Expressway. Menteri Belia dan Sukan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berharap agar Menteri Belia dan Sukan Malaysia Hena Yeoh tidak akan mengabaikan keperluan serta pembangunan belia dan industri sukan di Sarawak. Beliau yakin Hena Yeoh akan mampu menjalankan tugas dengan baik sekaligus untuk memangkin pembangunan belia dan sukan di negara ini. Bercakap dalam satu sidang media di Kuching, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu Menteri Belia dan Sukan baharu itu merupakan pemimpin yang berpengalaman dan diterima baik oleh pelbagai lapisan masyarakat. Beliau juga percaya kementeriannya akan dapat bekerjasama baik dengan kementerian di peringkat persekutuan di bawah kepimpinan Hena Yeoh sambil mengalu-alukan lawatan ke Sarawak. Kita berharap beliau jangan memfokuskan program dan aktivitinya hanya di Semenanjung Malaysia. We have these two
big state in Sabah and Sarawak. Do come over and visit us. You will be very much welcome in Sarawak. Terdahulu, beliau yang juga Presiden Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Saberkas menyempurnakan majlis pelancaran logo sambutan Jubli Emas Saberkas selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa tertinggi Saberkas ke-55 di Kuching. Bersempena dengan sambutan tersebut tahun hadapan, organisasi itu menyasarkan penganjuran lebih 700 program pembangunan insan dan kemasyarakatan untuk mendekati golongan belia di seluruh negeri. Pembinaan semula jambatan tutoh yang menghubung masyarakat Long Seridan di Ulu Baram serta kawasan sekitarnya kini telah bermula. Jambatan tersebut telah runtuh disebabkan hujan lebat dan menyebabkan kawasan terbabit terputus hubungan. Memaklumkan perkara tersebut, Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan, Dennis Ngau memberitahu beliau bersama Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala, telah diberi taklimat oleh pihak Jabatan Kerja Raya pada 3 Disember lepas mengenai status projek pembinaan semula jambatan tersebut. Katanya jika mengikut perancangan dari pihak Jabatan Kerja Raya, jambatan tersebut dijangka akan siap pada bulan Mac tahun hadapan. Usaha membangun semula jambatan ini telah berbulan dan kalau mengikut planning schedule daripada JKR, jambatan ini pada paling lewat bulan 3 tahun depan jambatan tutup akan siap. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Makan Malam pra-Christmas dan ulang tahun ketiga Persatuan Kebudayaan dan Kesenian Wanita Long Seridan di Miri. Dennis Ngau dalam pada itu mengingatkan komuniti orang Ulu di Sarawak harus sentiasa menghidupkan kebudayaan masyarakat itu. Jelasnya Sarawak mempunyai pelbagai kebudayaan unik yang boleh dijadikan produk yang mendatangkan hasil ekonomi kepada rakyat, khususnya penggiat-penggiat seni. Katanya kerajaan sentiasa menyokong etnik-etnik di Sarawak untuk membangunkan kebudayaan masing-masing menerusi persatuan-persatuan untuk menganjurkan festival kebudayaan. Penjawat awam perlu berubah seiring dengan keperluan dan perubahan persekitaran masa serta menggunakan pendekatan psikososial dalam membantu pekerja berhadapan dengan cabaran dan mencapai alternatif penyelesaian kepada isu-isu tertentu. Menurut Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Sarawak, Dr. Nur Halim Hassan, risiko psikososial perlu diberi penekanan dalam memastikan kesejahteraan di tempat kerja. Dr. Nur Halim Hassan menegaskan kepentingan bidang psikologi dalam penyelidikan dan amalan untuk mencegah tekanan, penyakit dan kecederaan pekerjaan. Katanya, aplikasi psikologi boleh digunakan untuk mengurangkan pendedahan pekerja kepada bahaya di tempat kerja dan melengkapkan pekerja dengan pengetahuan serta kemahiran yang menyumbang kepada kesejahteraan dalam persekitaran kerja. Beliau menyatakan demikian pada perasmian kursus pensijilan kemahiran pengurusan psikologi, keselamatan dan kesihatan pekerja dan pekerjaan di Kuching. Program yang berlangsung selama 5 hari itu dihadiri oleh 30 orang pegawai. Pertubuhan Agensi Umrah dan Haji Sarawak Suha kini sedang berusaha untuk mendapatkan penerbangan secepat yang mungkin kepada lebih 600 jemaah umrah Sarawak yang masih terkandas berikutan kekurangan penerbangan dari syarikat penerbangan. Pengurusinya Ruzaiman Hazali memberitahu Suha telah berusaha sedaya upaya mengatur penerbangan untuk bulan ini termasuklah mengadakan penerbangan sewa khas sendiri, namun ia masih menunggu pengesahan dari pihak yang berkaitan. Ruzaiman Hazali menambah pertubuhan tersebut juga sedang berusaha untuk mengatur jemaah menggunakan penerbangan melalui program Kuching Umrah Getaway KUG yang membawa jemaah berangkat terus dari Kuching ke Jeddah yang dijangka akan bermula seawal bulan Januari 2023. Pada masa ini jelasnya Suha masih berhubung dengan pihak Lembaga Pelancongan Sarawak STB untuk mendapat pengesahan jadual penerbangan tersebut. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita dalam satu sidang media di Kuching. Ruzaiman Hazali dalam pada itu berharap agar para jemaah bersabar dalam menghadapi situasi tersebut kerana Suha akan memaklumkan sebarang perkembangan terkini dari semasa ke semasa melalui agensi umrah masing-masing.
Dianggarkan lebih 30,000 jemaah umrah seluruh negara untuk bulan ini masih menunggu pengesahan penerbangan daripada syarikat-syarikat penerbangan yang sedia ada seperti Saudi Airlines, Malaysia Airlines dan beberapa penerbangan lain berikutan peningkatan jumlah jemaah umrah yang mendadak. Jumlah kes positif COVID-19 di Sarawak menurun kepada 916 kes pada minggu epidemiologi ke-48 berbanding lebih 1,000 kes pada minggu sebelumnya. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dalam kenyataan media memaklumkan daripada jumlah tersebut, 884 kes adalah dalam kategori klinikal 1 dan 2, manakala 32 kes dalam kategori klinikal 3, 4 dan 5. Kuching mencatat jumlah kes tertinggi dengan 276 kes diikuti Miri 123, Sibu 119 dan Bintulu 104 kes manakala daerah-daerah lain mencatat antara 43 dan 0 kes. 2 kes kematian turut direkodkan di Sibu. Setakat ini sebanyak 321,227 jumlah kumulatif kes positif telah direkodkan di negeri ini. Stok bekalan darah bagi ke-44 kumpulan darah di Pusat Tabung Darah Hospital Umum Sarawak HUS kini kembali ke paras stabil. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Tabung Darah HUS, ini berikutan sambutan yang amat baik daripada 500 penderma darah dalam tempoh 7 hari yang lepas. Dalam kenyataan yang sama, pihaknya mensahirkan penghargaan kepada pihak penganjur kempen derma darah dan penderma darah yang telah tampil di beberapa kempen derma darah bergerak dalam membantu memastikan bekalan darah tidak merosot. Walau bagaimanapun, penderma yang sudah melepasi tempoh 3 bulan daripada tarikh terakhir menderma juga digalakkan tampil untuk menderma darah. Ini bagi memastikan bekalan darah sentiasa mencukupi untuk kes-kes pembedahan dan kecemasan. Baik, paparan itu tadi mengakhiri berita Pagi Sarawak edisi Selasa 6 Disember. Salam hormat dan jumpa lagi.